Ustaz yang ganti Ustaz iaitu Ustaz Muhammad Zulfahmi Zamzam. Ustaz Muhammad Fahmi Zamzam, Ustaz Muhammad Zulfahmi Zamzam bin Mat Ishaq. Ini salah seorang penegak pelajar di Darul Hadis Ukli. Jadi nak masa saya serah Ustaz sebab tajuk kita ini dengan 8 perkara yang istimewa. Saya rasa itu boleh share guys. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Yang berusaha Tuan Imam, para pegawai masjid, barisan EDK masjid yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita, baik kita di dunia ini maupun apabila pulang ke akhirat kelak. Malam ni insya-Allah saya akan bacakan 8 faedah yang disebut oleh Imam Hatim Al-Asam ketika mana beliau disoal oleh gurunya iaitu Imam Syafiq Al-Balqi. Faedah ni saya ambil daripada kitab Ayyuhal Walad. Biasanya saya ganti ni, saya baca hak ni lah. Kadang-kadang saya ambil 4 perkara yang disuruh oleh Imam Ghazali dan 4 perkara yang ditegah oleh Imam Ghazali. Terima kasih pengurusi majlis. Saya naknya dengan masjid ni akrab, cuma lama tak mai dan tak pernah kuliah pun. Sebelum ni saya duduk mengajar di tempat Ustaz Johari. Kalau cuti semester daripada 2013 sampai 2017, sebelum saya berpindah duduk di Darul Hadis, kemudian saya menikah pula orang Bukit Jenun, duduk di Bukit Jenun, kok sini tak guna dah. Dia tak guna ikut ni. Dulu sebelum Ustaz Johari buka pondok lagi kan, duduk ngaji rumah Haji Ahmad. Jadi lah ni jadi kona kopi tu. Lama itu bila keluar tu tak guna kat ni, banyak duduk di kampung. Darul Hadis kampung. Itulah. Baik. Pada satu hari Al-Imam Syafiq Al-Balqi beliau bertanya kepada anak muridnya iaitu Imam Hatim Al-Asam. Jadi Imam Hatim Al-Asam ni makna apa? Makna dia orang yang pekak. Al-Asam ni makna dia orang yang pekak. Adakah beliau pekak? Ya, beliau pekak. Bagaimana gelaran Hatim yang pekak ini boleh dapat gelaran Hatim yang pekak? Kisah dia, pada satu hari Imam Hatim Al-Asam ni antara orang-orang sufi, disebut dalam kitab Tabaqat As-Sufiyah. Tabaqat As-Sufiyah, walaupun ada khilaf di kalangan ulama bahawa Hatim ni ada 3 orang. Ada Hatim Al-Asam, ada Hatim bin Unwan, Hatim bin Yusuf, Hatim bin Unwan bin Yusuf bin Unwan. Ulama khilaf dalam kitab Tabaqat As-Sufiyah. Cuma gelaran Al-Asam itu beliau dapat iaitu pernah satu hari ketika mana beliau sedang mengajar, maka ada satu sesi iaitu sesi soal jawab. Dalam sesi soal jawab itu datang seorang anak dara. Dikatakan anak dara, ada yang mengatakan ini perempuan yang agak tua. Bila mai nak bertanya sampai kat masa hak perempuan ni nak tanya, tiba-tiba perempuan ni dia terkentut. Bila mana dia terkentut?
Maka Imam Hatim Al-Asam ni dia angkat suara, dia kata, apa dia tadi? Nak tanya apa? Kuat sikit suara, kuat sikit. Dia terus jadi pekak, yakni dia berlakon pekak. Kerana beliau ingin menjaga aib bagi perempuan tadi. Ada riwayat kata anak darah tadi. Tanya soalan kat dia, tiba-tiba terkentut, jadi aib. Jadi dia pun buat pekak. Dalam sangkaan perempuan ni, tuan Syekh ni telinga dia tak dengar, makna dia aku terkentut tadi, Syekh tak dengar. Maka bermula daripada situlah sehingga hampir dikatakan 40 tahun Imam Hatim Al-Asam ni dia berlakon pekak. Sehinggalah suatu hari seorang anak muridnya tanya dia dalam keadaan terkah-terkah. Dia berkata, cakap pelan-pelan sudahlah. Hantar cakap kuat, cakap pelan-pelan sudahlah. Bukankah selama ni kalau kami nak cakap dengan Tuan Syekh, dengan Tuan Imam, kena cakap terkah-terkah? Tak, sebenarnya aku tak pekak pun. Aku telah pun berlakon pekak selama 40 tahun lamanya. Maka semalam aku telah mendengar kisah berita bahawa perempuan yang dulu ni, dia pun ceritalah ke anak murid dia semua, panjang balik. Lepas tu dia pun habaklah kali bahawa perempuan ini telah pun meninggal dunia semalam. 40 tahun berlakon pekak kerana nak menjaga aib bagi perempuan tadi. Berapa tahun lama. Kalau kita bukan, dengar duk kentut depan kita pula, cerita sekampung. Habis keturunan dia hantar dak Tuan Hang tu. Tuan Hang nama dia Mat Kentut. Dia cerita. Panjang cerita ni. Minah Kentut. Dia cerita. Ni Imam Hatim Al-Asam. Imam Hatim Al-Asam ni orang sufi. Orang sufi. Beliau digelar dengan Abu Abdul Rahman Hatim bin Yusuf bin Unwan ataupun Hatim bin Unwan. Maka banyak beberapa kisah. Antara kisah yang saya boleh sebutkan malam ni mengenai Imam Hatim Al-Asam ini, pernah satu hari beliau termenung. Ni duk baca, duk cerita pasal kisah Imam Hatim Al-Asam ni, pakai tak sebutlah faedah dia. Tak apalah, kita sebutlah panadan kan. Sebab kalau nak turun rahmat, kena cerita mengenai orang soleh. Inda zikri salihin tunzalur rahmatu. Ketika mana disebut orang-orang soleh, maka ketika itulah akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya nak rahmat tu, saya cerita. Tuan-tuan pun akan dapat insya-Allah. Jadinya satu hari duk termenung beliau di luar rumah. Maka anak dia keluar, "Wahai bapa, kenapa kau termenung?" "Kerana kalau aku sebenarnya ada masalah." "Masalah apa bapa?" "Aku ni dah sampai masa haji, tapi aku nak pergi ni aku risau, duit hanya cukup dalam perjalanan. Itu pun kadang rasanya tak cukup. Dan kalau aku pergi haji, aku akan tinggal hampa kat rumah. Bekalan makanan ni insya-Allah tak ada 20 hari kan habis." Bekalan makanan ni insya-Allah tak 20 hari kan habis. Maka anak dia kata apa? "Pilah wahai bapa aku. Urusan kamu selesaikan urusan kamu tinggalkan kami dengan Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala akan urus urusan kami." Maka Imam Hatim Al-Asam dengan duit yang tak ada ni, beliau ikutlah satu rombongan menuju untuk buat haji. Sampai di sekerak jalan, ada satu orang kaya yang bawa anak jatuh sakit. Bila mana jatuh sakit, datanglah tabib, doktor berubat, tak lega. Main 2-3 orang tabib yang dalam tu pun tak lega. Maka tiba-tiba bangun satu orang tu kata apa? "Alangkah baiknya kalau kita minta doa kepada orang yang soleh." Sebenarnya dalam rombongan kita ini ada orang yang soleh. Siapa orang soleh itu? Iaitu Imam Hatim Al-Asam. Maka kawan ni pun pergi jumpa Imam Hatim Al-Asam, minta pada Imam Hatim Al-Asam, "Wahai Tuan Imam, kamu doakan kepada anak aku. Dia sakit teruk ni, nak pergi buat haji ni." Maka Imam Hatim Al-Asam pun bangun sembahyang 2 rakaat, minta doa kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba anak dia lega. Maka kata kawan ni punya seronok, anak dia lega, sakit. Dia pergi dekat Imam Hatim Al-Asam, "Wahai Imam, kamu habaq apa saja yang kamu nak." Dia kata, "Aku tak mau apa-apa pun." "Lah ni Tuan Imam, sepanjang perjalanan kamu dari sini sampai duduk di Mekah sampai balik, aku akan tanggung semuanya. Yang tadi risau tu Allah Ta'ala tanggung."
Yang kisah anak di rumah apa dia pula? Kisah anak di rumah hari pertama, hari kedua, hari ketiga makanan pun habis. Macam mana dia boleh bajet? Dia kata 3 hari dia boleh hidup empah dengan makanan yang ada. 3 hari habis. Maka ibunya pun teriak. Isteri Imam Hatim Al-Asam dia teriak. Teriak. Bila teriak, anak dia tanya, "Wahai ibuku, kenapakah kamu menangis?" Dia kata, "Makanan telah pun habis. Rezeki kita telah pun habis. Kerana selama ni yang mencari rezeki adalah ayah kamu." Anak dia jawab apa? "Wahai ibu, yang mencari rezeki itu telah pun pergi, tetapi yang memberi rezeki itu tetap ada dengan kita." Mak dia dengar anak ni kecil lagi. Tu tauhid zaman dulu. Budak-budak zaman dulu tauhid dia kuat. Bila dah sebut lagu tu, mak dia pun tak kata apa. Hari yang sama, raja negara tu, ni kisah Imam Hatim Al-Asam ni di Iraq, keluar memburu dengan pembesar-pembesar dia. Dia pun masuk ke kampung, pergi berburu, masuk satu kampung untuk cari bekalan ayak, kerana bekalan ayak telah pun habis. Maka mereka pun jalan-jalan, tiba-tiba mereka jumpa satu rumah. Mereka pun bagi salam, tanya kepada orang dalam rumah ni, "Ada ayak kami ni, 8 ayak, kami tak ada ayak, bekalan ayak kami telah pun habis." Maka kata anak Imam Hatim Al-Asam, "Ada sikit ayak." Dikeluarkan ayak kosong tu, bagi kat mereka, mereka pun bawa pergi kat raja. Bila raja minum ayak ni, raja kata, "Ini ayak kosong yang tak pernah aku minum, pasal lazat rasanya berbeza sangat daripada tempat lain." "Hampa ambil mana ni?" "Kami ambil dari rumah yang buruk satu, ada anak, ada mak dia semua." Lepas tu raja tu kata apa? "Jom pergi rumah tu, aku nak bagi apa saja yang ada kat aku kat dia. Sebab dia telah pun sediakan, lepaskan kita pada dahaga. Yang kedua, dia bagi ayak yang sangat lazat. Aku tak bisa minum ayak lazat ni. Siapa yang kasih dengan aku, dia akan ikut apa aku buat," kata raja. Maka dia pun pergi. Bila pergi, raja pun bagi semua benda yang dia ada, bagi benda terbaik yang dia ada. Maka raja abang tadi dah, siapa kasih kat aku, dia akan ikut apa yang aku buat. Maka semua berkelak bagi. Akhirnya apa kata anak Imam Hatim Al-Asam? "Wahai ibu, bekalan makanan yang kita ada hari ni, dengan kewangan yang kita ada hari ni, kita boleh hidup 3 bulan. Ini kalau kisah ni cerita pasal macam mana tawakal Allah bagi rezeki. Min haitsu la yahtasib. Ini kata Imam Hatim Al-Asam. Kisah yang ketiga dari Imam Hatim Al-Asam ni, dia orang yang sangat baik. Asal ada orang yang mai ke kota Baghdad, maka semua orang yang mai ke kota Baghdad ini, dia akan rai sebagai tetamu dia. Maka menyebabkan ada orang-orang yang tak puas hati pada Imam Hatim Al-Asam. Tak puas hati. Dia kata ambih dia ni buat baik sangat dia pun upah orang untuk bunuh Imam Hatim Al-Asam. Zaman dulu dia keadaan WhatsApp. Pagi tadi Ustaz Arif hantar mesej kat saya, minta tolong ganti kuliah. Dia kata, "Ustaz main gambar?" "Ada gambar." Ada gambar, hantarlah yang ada edit yang putih tu lah. Ni dia tak mau nak putih lah. Ada hantar tu putih. Jangan rasa tertipu. Bukan masuk Minang pergi kuliah. Kalau masuk Minang dia kata tertipu. Langgar mak putih main-main sini ambil kelam main panas sedia. Jadi tak ada gambar. Dia pun bagi tahu je nama sekian-sekian, bunuh kawan ni. Pembunuh ni pun masuk kota Baghdad. Bila nampak orang asing masuk dalam kota Baghdad, Imam Hatim Al-Asam pun panggil mai sini. "Wahai tuan, kamu dari mana?" "Dari sekian-sekian." "Hamailah, kamu bertamulah di rumah aku. Sebab kamu orang asing." Panggil mai rumah. Masuk pun hidanglah makanan. Tanya kat kawan tu, "Ada tempat bermalam tak?" "Tak ada tempat malam." "Okey, kamu duduk di rumah aku." Makanlah. Jom kita makan. Dia pun masak apa semua, hidang-hidang makanan. Dah selesai hidang makanan, ketika tu dia tanya, "Sebenarnya apakah hajat tuan datang kemari ke kota Baghdad?" Maka kata kawan tu, "Aku ni bukan, aku tak mahabak tujuan aku, tapi dah sebab kamu ni orang yang baik. Kamu ni orang yang baik. Kamu bagi aku jadi tamu, maka aku terpaksa lah cerita hajat aku sebenarnya. Sebenarnya aku adalah pembunuh upahan. Aku adalah pembunuh upahan yang diupah oleh tuan aku untuk membunuh seorang lelaki yang bernama Hatim Al-Asam. Dibunuh orang Hatim yang nama Hatim Al-Asam.
Maka kata Imam Hatim Al-Asam, oh kalau kamu nak bunuh Hatim Al-Asam, malam ni kamu pergi ke masjid, kamu tengok di anjung sebelah kanan ada satu orang lelaki, dia akan pakai selimut warna hijau. Tu Hatim Al-Asam, kamu bunuh dia. Maka malam tu kawan tu pun pergi lah sampai di masjid. Bila sampai di masjid, dia pun cari-cari, ada seorang dia kelumbung hijau. Maka dia berkelak pisau nak tikam. Dia kata, ish, sebelum tikam, mai aku nak tengok sekali muka orang aku nak bunuh ni. Bila selak-selak saja, tengok-tengok tuan rumah dia bermalam tu, dia pun terkejut, terus dia teriak. Dia bergerak Imam Hatim Al-Asam, wahai tuan, kenapa kamu tak kamu habaq? Kenapa kamu bagi tahu dan kamu sanggup dibunuh? Kenapa kamu tak halang je aku? Kalau kita ni ramai rumah kita habaq ni, saya ni naknya main nak bunuh orang. Nama apa? Zulfahmi Zamzam. Oh, ada. Hak tu jadi cerita Piram lihat pacak pisau tengah belakang. Aku mati la iman. Tu cerita tu. Kalau kita tikam dia dulu. Maka Imam Hatim Al-Asam kata, kamu tu tetamu aku. Bila kamu tetamu aku, setiap tetamu adalah tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Aku malu dengan Allah Taala kalau aku tak menunaikan hajat tetamuku. Hai, kita dahsyat. Itu cerita orang sufi. Ini ulama sufi. Imam Hatim Al-Asam, ada riwayat mengatakan beliau wafat pada tahun 237 Hijrah. Ini cerita lama dah. Pernah satu hari ia belajar dengan gurunya selama 30 tahun. Maka Imam Hatim Al-Asam anak murid pada Imam Syaqi Al-Balqi. Imam Syaqi Al-Balqi juga ulama sufi besar, guru kepada Imam Hatim Al-Asam. Beliau adalah seorang peniaga yang kaya raya, yang akhirnya Allah buka jalan menjadi ulama sufi. Maka satu hari Imam Syaqi Al-Balqi bertanya kepada Imam Hatim Al-Asam, engkau telah berteman dengan aku selama 30 tahun. Ma hasalta fiha, apakah yang telah engkau dapat padanya, yakni pada 30 tahun itu? Maka kata Imam Hatim Al-Asam, hasaltu samaniya fawaida minal ilmi wa hiya takfini minhu li'anni arju khalasi wa najati fiha. Sungguhnya aku telah mendapat 8 faedah pada jalan ilmu. Dia kata, kamu dah berteman 30 tahun, kamu dapat apa dengan aku? Maka dia kata, aku dapat 8 faedah. Yang mana 8 faedah ini cukuplah bagi aku. Dan aku berhajat, aku berharap kepada Allah Ta'ala bahawa aku akan dibebaskan, dilepaskan dengan sebab 8 faedah ini. Maka kata Imam Syaqi Al-Balqi, wa ma hiya, apakah ia? Apakah ia 8 faedah itu? Maka kata Imam Hatim Al-Asam, faedah yang pertama, inni nazartu ilal khalqi fara'aitu likulli minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa yu'ashiquhu. Ba'du zalikal mahbubi yusahibuhu ila maradil mauti wa ba'duhu yusahibuhu ila saqiri ataupun safiril qabri summa yarji'u kulluhu wa yatrukuhu faridan wahidan la yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun. Fatafakkartu wa qultu afdalul mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yu'annisuhu fihi fama wajadtuhu ghairal a'mali salihati fa akhadtuha mahbuban li takuna li sirajan fi qabri wa tu'annisuni fihi wa la tatukuni faridan. Apa maksud dia? Dia kata, aku telah pun menilik pada setiap makhluk itu, maka aku dapati pada setiap makhluk itu ada mahbuban, ada yang dia kasihi, ada maksyuqan, ada pula yang ia rindui. Yuhibbuhu wa yu'shiquhu, yang ia kasih kepada kawan itu dan ia rindu kepada kawan itu. Dan sambung lagi, wa ba'du zalikal mahbubi, dan sebahagian daripada kekasih itu berteman ia sehingga sakit mati. Wa ba'duhu yusabihu ila safilil qabri, dan sebahagian teman lagi berteman ia sehingga di pintu lubang kubur. Summa yarji'u kulluhu, kemudian semua kekasih itu pun pulang ke semuanya.
Pulang ke semuanya. Wa yatrukuhu faridan wahidan. Kemudian meninggalkan ia bersorangan, tunggal bersorangan. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi, dan tak masuk seorang pun dalam kubur. Minhum ahadun, salah seorang pun daripada mereka. Tu Imam Hatim Asam kata, aku tengok dah ada orang yang ada kekasih, ada orang yang kasih, ada yang dia rindui. Tapi orang yang dia kasih, yang kasih kepada dia, tapi bila mati sampai di lubang kubur. Ada yang kasih kepada dia, ketika mana dia sakit mati, sudah pun tinggalkan dia. Tak ada satu pun yang ikut dia masuk dalam kubur. Tak ada. Kita ada kawan-kawan kan, kawan kita, dia berkawan dengan kita. Contoh kita kata bos syarikat kita lah, ataupun bos tempat kerja kita lah. Bila mana kita sakit, nak bawa kepada kematian, adakah dia main duduk dengan kita? Tak. Dia balik pejabat dia, dia lantik orang lain pula ganti tempat kita. Yang kita bergaduh dengan kawan-kawan ni di pejabat ni, di tempat kerja ni, bergaduh orang pasal jawatan, bodek sana bodek sini. Bila main hari sakit, bos kita ganti kita, mati lagi tak, baru nak sakit nak mati, dia ganti siap lah. Padahal dulu nampak dia kasih kepada kita, kita pun kasih kat dia sebab bos kita. Tengok-tengok tak ada, nak mati lagi, baru sakit nak mati, ganti siap. Itu yang Imam Hatim Al-Asam kata. Sampai dekat tempat ni saja, dekat nak sakit nak mati, kawan ajak pergi duk tangkap burung sekali, pergi duk mengaikan, ingat-ingat kita sakit mai pun tak dah. Tu kawan-kawan kita. Maka kata lagi Imam Hatim Asam, ada yang berteman dengan kita tapi sampai dekat pintu lubang kubur saja. Anak kita, isteri kita, cucu kita, terjun nak masuk dalam kubur kali kita tak. Abah saya sakit 2 tahun, duduk atas kursi roda, duduk bagi mandi dia hari-hari apa semua. 2019 sakit dengan mak saya pun meninggal. Lalu abah saya pun sakit sekali. Abah saya pun sakit 2 tahun, hari-hari bagi mandi. Dia kencing berak semua kita urus, buh lantung pi buang. Bila dia meninggal, siapa kasih? Tak kasih lah pak kita. Berat dia tak berat mana, 130 kilo. Daripada atas kursi, atas katil, tok atas kursi roda, tok pula atas yang kursi ada lubang tu, nak buang najis. Hari-hari bagi mandi. Tapi hari dia meninggal, tanam kat tepi masjid, simpan kat tepi masjid Bukhari. Tak turun seorang pun. Saya pun tak turun dalam lubang kubur kot, landuk sekali dengan dia. Padahal kita kasih kat dia. Mana kita sendiri pun tak sanggup sampai lubang kubur. Tak sanggup sampai ke lubang kubur. Baik. Baik. Dekat tu. Dekat tu. Maka Imam Hatim Al-Asam kata, maka aku melihat kekasih yang paling terbaik itu, iaitu kekasih yang akan ikut kita masuk dalam lubang kubur sekali kita. Dia takkan tinggalkan kita. Apa syarat kekasih? Syarat kekasih, ia boleh menanggung kesusahan kita dan dia boleh menanggung kesenangan kita. Tu kekasih. Kita sakit, dia sakit, kita senang, dia senang. Waktu kita sakit, waktu kita senang, dia senang. Tapi bila kita sakit, dia minta cerai. Tu bukan kasih. Tu orang kata fikir duit kita. Tu. Waktu duduk senang, marah, orang tengok bini dia marah tu. Yang tu tengok bini aku, hantar sport lah, make up sana, make up sini, buat operation di Korea. Hari dia sakit, bini dia tendang gitu lah. Tendang gitu lah. Maka kata Imam Hatim Al-Asam, kekasih yang terbaik itu yang akan bersama aku masuk dalam kubur dan berteman dengan aku dalam kubur, maka aku tak dapati melainkan amal soleh saja. Itu saja yang akan ikut kita masuk dalam kubur. Duit ada banyak tak? Mati kita, malam tu dia bawa mesyuarat faraid lah. Harta ni Ismi Ulam Raja ada di luar negara, ini kamu punya, ini satu punya, ini saya punya, ni hang punya, hak ni aku punya, pakat berebut.
Tanah hak yang penuh, hak yang 30 relung tu, hak tu bagi kat saya lah no. Saya anak bongsu, saya pun nak kena buat kenangan juga walaupun saya anak perempuan. Tu, kita dalam kubur ni. Duk ketak-ketak ni, malaikat nak tanya soalan ni. Depa duk bahagi dah. Satu untuk kau, satu untuk aku. Yang waktu dulu kita duk seronok cerita kat orang habis, anak kita kerja tu, anak kerja ni. Tak ada nak mati. Kesian ada satu jemaah. Saya tengok ada seorang lelaki mai kurui dia. Mai kurui, masya-Allah tabarakallah. Pak dia meninggal siang, malam dia tak tahu nak buat apa. Saya habaq kat dia fidyah. Buat lagi. Dia pun tanya fidyah tu nak apa? Fidyah apa Ustaz? Fidyah tu nak apa fidyah? Dia tak tahu fidyah tu apa. Hutang bayar lagi. Hutang tak tahu lah Ustaz ada hutang ke tak. Fidyah. Dia kata, lepas tu saya kata lah ni tulis. Saya cakap ni tulis. Dia pun tulis. Pertama tanya selesaikan kematian dia tu, urus jenazah apa semua siap dah. Siap dah alhamdulillah. Ada orang taman mai tolong dia. Mai habaq. Hutang, tulis hutang, cari bayar hutang puak. Lepas tu apa dia kedua? Fidyah. Yang ketiga apa dia? Badal haji. Saya kata badal haji, dia tulis bedal. Saya kata alah berkebedai juga dia ni. Anak lelaki tunggal. Hak lain perempuan, dia seorang je lelaki. Berat jadi orang lelaki ni tu. Kahwin nanti kena soal banyak. Nak kena cari duit. Pak kita mati, kita juga nak kena tanya. Banyak ah. Jadi imam pun kita. Semua kita. Marah yang perempuan. Sungguh. Tapi Allah bagilah boleh kahwin 4 gitu. Nak boleh 4 pada pening bala. Baik. Jadi kesian tengok insya-Allah kesian. Pada zaman yang ada wasail ta'allum atau wasail ta'lim. Saya ingat Syekh Hisham sebut pada saya dulu. Syekh Hisham Kamil guru kami di Mesir dia sebut antara tanda kiamat itu iaitu kasratu wasail ta'lim. Banyaknya perantaraan mengaji. Ada online dari tak dan dengar pun boleh buka YouTube. Masuk dalam grup pondok dia berkata ada rakaman untuk guru mengajar ke tak? Semua dah. Dulu susah pakai kayu tulis zaman Imam Ghazali, hafal padam, tulis hafal padam. Zaman lah ni kertas dia buat roket dia budak-budak ni. Koyak untuk gitu. Ayat tu pas koyak delap bayak pakai kertas tu ya Allah. Akbar ya Allah. Budak-budak lah. Terlalu banyaknya wasail ta'lim tu sampai tak tahuan jadi taklif. Mana ada jalan nak dapat hidayah tu banyak, tapi nak cari tu berapa orang yang boleh pergi. Kita acil lawan lah. Korea kita ni ada 400 orang, 400 rumah, 300 dah rumah. Kalau 300 rumah boleh hantar seorang satu malam, seorang yang main dengar kuliah, saya rasa penuh masjid kita. Tapi berapa orang saya lepas kahwin duduk di Bukit Jenun, mereka lantik jadi AJK masjid. 1001 cara fikir macam mana nak tarik orang main masjid. Orang pekan dia seronok, orang kampung dia lain. Ada pondok gat, ada pondok ketum, ada pondok ni, ada pondok Syibadi, ada pondok ni, macam-macam pondok. Kitab tak baca. Dia tak baca kitab pondok kan. Tapi istilah pondok. Berapa orang main masjid? Tak boleh. Dah kali buat program. Hari program main penuh masjid ni. 2000 orang. 2 ekor lembu. Esok tu tak ada orang. Raib tu orang. Allah hilang pula orang. Allahu akbar. Cuma hanya muka-muka yang rare ni saya pun tak kenal, tak pernah nampak di masjid. Tiba-tiba terbit seorang, lemai seorang. Lepas tu ustaz tu tak bisa main ni, tak bisa main ni, tak bisa main. Hari lepas habis program main 4-5 orang. Okey lah tu. Tapi pelaburan dia 10,000 lah nak buat program. Bagi hadiah tu, bagi hadiah ni main 4 orang. Tak apalah, kata Nabi Nuh pun 950 tahun, dah kali anak dia pun tak mengikut dia. Kita ni berapa hari? Tak apa, pelan-pelan. Susah. Susah. Orang bekan pula, orang kampung. Ni kampung macam kampung saya lah, duduk dalam. Orang buat pedang. Jadi tak ada pengalaman dalam pengurusan. Kita terpaksa mengurus tu Z. Tak apalah. Tak apa. Mudah-mudahan benda itulah jadi amal soleh kita.
kita mudahkan orang jalan ke masjid, kita mudahkan hati orang ke masjid, Allah buka jalan untuk kita di akhirat insya-Allah. Yang keduanya, kata Imam Hatim Al-Asab, aku melihat segala makhluk itu mengikut hawa nafsu mereka, kemudian bersegera pula mereka itu kepada segala tuntutan nafsu mereka. Maka aku pun menilik firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka aku menilik dan aku dapati bahawa segala makhluk itu mengikut bagi segala hawa nafsu mereka. Bahkan mereka bersegera pula kepada tuntutan nafsu mereka. Maka aku menilik ayat Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut akan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menegahlah nafsunya daripada mengikut hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya syurga itulah adalah sebaik-baik balasan. Maka ulama kata kenapa jadi dua benda yang dia perlu takut. Seperti mana kata Imam Sayyidina Ali karamallahu wajahu alaihi salam, akhwafu ma akhafu alaikum isnani. Benda yang paling aku takut ke atas kamu semua iaitu dua perkara. Pertamanya tulul amal wa tba'ul hawa, iaitu panjang amal angan-angan. Yang keduanya apa dia? Iaitu dia mengikut hawa nafsunya. Dia mengikut hawa nafsunya. Maka apabila seorang itu panjang angan-angannya, dia akan lupakan akhirat. 10 tahun lagi aku nak jadi jutawan, 10 tahun lagi aku nak buat ni baglo besar, macam-macam cita-cita dia. Akhirnya dia pulun bekerja, dia teringat akhirat, dia terlupa. Kemudian dia mengikut hawa nafsunya. Bila mengikut hawa nafsunya, dia akan berpaling daripada kebenaran. Orang bagi derma kat dia, buh 200,000. Dia kata ni untuk sekolah, saya beri contoh 200,000. Dia pun ambil 200,000. Dia kata boleh ambil sikit sebab ikut undang-undang boleh 30%. Nafsu dia kata apa? Ambil lah sikit, 100,000 tu ambil 30%, baru 30,000, 70,000 banyak lagi. Bukan sikit, 70, 30 tu sikit. Dia kata betul juga no, 30,000 pun dia pun ambil. Akhirnya yang niat nak tolong madrasah, nak tolong masjid, dia jadi niat lain, nak impun duit. Siapa tak mau 30,000? Mau tak kita? Kalau siapa tak mau malam ni, habaq kat saya, bagi kat saya lah. Nah ustaz, saya derma kat ustaz, rupanya duit haram, duit cuci main kat kita. Money laundering. Tu saya duduk tengok akaun masjid. Akaun masjid kadang-kadang kita tulis pelbagai kan. Kalau kita nak kecoh kat situ mudah lah. Pergi pakat kawan kita buat keluar resit kosong, ambil cop satu. Lepas tu kita pun pergi clear di masjid. Masjid pun kadang-kadang dia malas nak buat detail, dia masuk dalam pelbagai. Bila masuk pelbagai, resit ada. Dia kata kamu ada tak check yang satu-satu, pergi kedai asing ke apa ni, Heng Chong buat ke apa, tak pergi. Kalau nak jahat tu ada jalan. Lepas tu mak saya kata, hak accountant ni kalau dia nak buat jahat, dia pertama yang masuk marga. Tu saya ada baca banyak jalan. Sebenarnya undang-undang yang dicipta oleh makhluk ni banyak lompong dia. Cuma cerdik tak cerdik hak iblis ajak tu kan. Kan kita buat di rumah kita peti besi lah, tutup ni, lain kali penyamun masuk sari lah, dia bawa lari peti besi tu hilang kali. Macam mana dia boleh sari? Yakni diajar oleh iblis laknatullah. Iblis ajak dia. Macam mana iblis boleh kawal dia? Yasuddu anil haq, dia berpaling daripada kebenaran. Tu kita paling takut. Paling takut. Pasal ikut hawa nafsu. Tulul amal, panjang angan-angan, akhirat pun tak tahu pergi dah. Yang penting aku kaya.
Baru ni ada influencer apa nama tak, dia perli orang ni hadap semayang subuh 2 rakaat, semayang sunat lepas rakaat apa, semayang 2 rakaat lepas subuh tu dah kaya ke belum? Oh, pertama nampak sangat jahil, lepas subuh mana ada semayang sunat? Boleh tanya soalan macam tu. Kita tak jawab sebab akhirat kita jawab. Dah masuk syurga ke? Ha, waktu tu nak balas tambah lah kuat. Ha, boleh pajak sangat. Zaman lah tuan-tuan. Zaman lah. Korun pun belakang-belakang dia pun tak better tu lah. Tu pun dah benam lama. Kenapa di zaman kita ni orang buat jahat Allah Ta'ala pelihara? Sebab Nabi Muhammad. Kerana beliau itu umat Nabi Muhammad. Bila umat Nabi Muhammad, Allah Ta'ala jadi Allah Ta'ala nak buat umat Nabi Muhammad kerana kasih dia kepada Nabi Muhammad. Dia cukup tak mau. Tengok umat sebelum ni, kaum Sodom buat antara apa? Laki dengan laki. Allah Ta'ala tibai rapat. Dalam kitab Ajaibul Aqdamin, Syekh Abdullah Talidi, seorang ulama daripada Lubnan, beliau mengambil satu hadis daripada riwayat Imam Muslim. Seorang ketika mana kaum Nabi Lut sudah keluar, Allah Ta'ala terbalikkan bumi, perang gitu. Ada seorang je selamat, sebab dia keluar pergi aman sentral, dia keluar pergi Pekan. Bila dia pergi Pekan, dia selamat. Waktu Allah Ta'ala terbalikkan bumi, dia tak ada, dia selamat. Dia pun balik, dia tengok rumah dia terapung gitu, terbalik. Rumah dia terbalik kot ni. Dia pun heran, pasal apa rumah aku terbalik. Dia pun masuklah bawah rumah tu, dia pun tengok-tengok, terang, jatuh, habis. Dia lah orang yang terakhir yang mati daripada kaum Nabi Lut. Mana ada kalau Allah Ta'ala nak bagi semua kena, tak ada siapa selamat. Tapi Allah Ta'ala tak bagi kat kita. Hang buat jahat, hang buat tu, hang buat ni, tahan. Tapi kalau Allah nak balas juga, dia cabut masak bumi. Ulama hilang, tok guru hilang, wali hilang satu kawasan, hampa tunggu sat lah. Hampa tunggu sat lah. Kalau ada orang alim di kawasan kita, jangan duk terima pasal sampai dia keluar, takut bala turun mai kat kita. Allah Ta'ala dia nak azab, dia tak kira. Kalau kata kekasih yang dia kasih betul tak ada dah waktu tu, habis semua kita. Habis semua kita. Maka kata Imam Hatim Al-Asab, aku yakin bahawa Quran itu benar. Maka aku pun bersegeralah bersalahan dengan nafsuku, dan aku bersungguh-sungguh bermujahadah. Mujahadah ni apa tuan-tuan? Apa ibu-ibu? Iaitu muharabatun nafsil ammarati bisu' bima syaqqa 'alaiha. Tu kata mujahadah. Apa makna mujahadah? Iaitu memerangi nafsu amarah bisu' dengan satu perkara yang berat ke atasnya. Nafsu amarah kata jangan duk main kuliah, duk rumah. Terus ada dengar lah ustaz tu, anak tengah ngaji kat internet pun dah. Kita pun duk di rumah, tak payah pergi. Elok azan sebut Allahu Akbar, kita pun bangun. Nafsu amarah kata apa? Dan kot sakit khomat pergi lah. Dia buka-buka orang semayang duha dah. Orang semayang duha dah. Dia pun semayang duha, ada khunut qada subuh rupanya. Orang kata ambil bagus lah semayang duha dah, tapi awak ada khunut rupanya. Okey, nafsu kata tadi tidaklah sah, lagi dengar khomat biang. Buka-buka mentah habis. Mana waktu tu kena buat apa? Lawan. Dia kata tidur lah sah. Tak boleh tidur. Basuh muka, mandi terus pergi masjid. Lawan. 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 Tu saya kalau di masjid kami buat sebulan sekali qiyamul lail perdana. Daripada buat itu 8 orang. Bulan ni tak ada buat, saya tak sihat. Daripada 8 naik 30 orang, alhamdulillah. Jadi saya ni pasal anak kecil, kadang-kadang tidur lewat. Satgi terlepas pukul 4.30 nak pergi masjid. Jadi orang nak renyah kita orang ada, kita apa tak ada.
Dia habaq kat mak mentua. Mak, satgi 4.30 mak bangun, mak kejut saya. Jangan nak malu lah. Malu apa benda bagus. Kita malu, nak kejut bini pun malu, nak kejut anak pun malu. Pak saya tu tak malu, buh jam. Abah saya ngajak sekolah menengah Syekh Umar. Guru kemerah hidup. Loceng sekolah hal lebih. Dia bawa balik rumah. Dia letak kat pintu bilik kami. Dia sambung satu switch kat luar. Belayak luar. Dia pergi mandi. Lepas dia mandi, dia tekan loceng tu, Allahu Akbar. Kring. Pukul 5.30. Anak guru kemerah hidup pun pandai kat wiring. Abang tu pergi buka tespen. Nah, tak menyala. Dia pun heran duk tekan tak ingat, heran tak ingat. Esok kena kuyak-kuyak habis. Kena tiba semua. Pasal apa dia kata? Kena bagi satu benda yang berat ke atas nafsu amarah tu. So amarah kata, so amarah. Dia suruh ajak amarah besok ni ajak buat jahat. Nak buat jahat. Bi kenuri. Tengoklah ni aku punya, ni aku punya, ni aku punya, ni aku punya, ni aku punya. Lauk tu belambak. Makan semua nak makan. Mai sekat jalan dan yang oren sebelah makan sikit, lempak tong sampah. Bazir. Tu nafsu amarah. Kita pergi pasar malam, kita boleh tahan tak? Kalau kita pergi pasar malam, pergi bazar Ramadan, kita masuk bazar Ramadan, kita tengok bisa aja tengok tak apa ambil ni dah. Mana ada nafsu kita boleh kawal. Dengan syarat duit banyak lah. Kalau dia tengok duit tak ada pun tak jadi juga. Dia tengok duit tak ada. Memang tengok lah ni duit dah. Ni kalau pergi nak makan tu nak makan, tu nak makan. Memang kita nafsu amarah kita kuat. Jadi kena lawan. Kena lawan. Baik. Maka dia kata apa? Maka aku tidak lagi mengikuti hawa nafsuku, sehingga nafsuku itu redha dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia patuh dengan ketaatan pada Allah taala. Mana kata azan saja terus nak sembahyang. Sampai malam nak buat, nak mengaji pergi, nak baca Quran baca, nak buat baik terus buat baik. Kerana nafsu amarah dia telah pun dilemahkan. Tapi kalau tak ada nafsu pula tak boleh. Semua duduk di masjid orang tak meniaga. Pasal apa tak meniaga? Makan duk ada dah cukup lah. Kita nak pergi beli ikan pun tak ada, tak mau jual. Pasal apa? Hak duk ada ni cukup dah makan. Nanti tak ada duit baru jual pula. Habis. Faedah yang ketiganya, aku melihat bahawa setiap manusia itu berjalan ia pada menghimpunkan habuan dunia. Kemudian ia memegang habuan dunia ini dengan genggaman tangan yang kuat. Maka aku telah menilik firman Allah Ta'ala, ma indakum yanfat wa ma indallahi bakh. Apa maksudnya? Apa yang ada di sisi kamu, kata Allah Ta'ala, yanfat akan binasa. Wa ma indallahi bakh, dan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu akan kekal. Duit dalam bank itu duit kita kan, duit orang lain. Apa makna rezeki? Rezeki ini kata Imam Al-Laqani dalam Jauharatut Tauhid, wa rizqu ma bihi tufi', wa qila la mulik wa mattubi'. Itu Imam Al-Laqani sebut. Wa qila la tu satu pendapat yang lain lah, orang yang ruat pada Imam Al-Laqani. Wa rizqu ma bihi tufi', dan bermula rezeki itu satu perkara yang dimanfaatkan dengannya. Makna dia seperti kita ambil nasi satu pinggan, kemudian kita makan, kita boleh cerap dia, kita makan, kita pepok masuk dalam mulut, itu rezeki kita. Tapi kalau pergi kat nasi kandang Husin, abang dia nak nasi berani, ayam madu, papadom, buh-buh semua, jalan-jalan sekat jalan, mereka baru lepas muak, tapak kasut tak cukup, licin, terbalik semua. Dah ambil manfaat dah dengan nasi tadi, tak dan, walaupun RM35 bayar. Ni bukan saya, orang lain. Dia kata ustaz jadi dah, tak ada lah nak makan RM35, melainkan kalau orang bayar, saya makan duit saya tak pula mahal-mahal kan. Jadi dan nak ambil rezeki, tak dan. Ada orang beli baju Gucci harga RM3,000, ada koyak sikit, ada koyak tapi harga RM3,000 juga. Dia pun balik-balik sangkut di rumah, kawan duduk rumah sewa, balik-balik tengok-tengok ayak tumpah, dia cari baju tak jumpa. Baju kain buruk ni dia pun ambil. Lepas tu tok dalam tong sampah, lak kopi tumpah, tok dalam tong sampah. Tok tu sampah, lori main ambil, buh dalam semua jalan. Kawan balik-balik tanya, nampak tak baju kat yang warna putih semua ada koyak-koyak sikit?
Oh tadi yang tumpuh aku buat lap-lap. Hang beli bandel mana? Bandel mana dia tanya. Baju buruk hang beli baju buruk. Baju buruk apa Gucci? Dah buang dah. Ambil manfaat tak? Tak ada. Pakai pun tak ada. Tu rezeki. Sebab tu selagi mana kita tak boleh ambil manfaat dengan satu benda, dia bukan rezeki kita. Termasuk duit yang ada dalam bank, beberapa ratus ribu, beberapa juta yang ada, tu bukan rezeki kita. Kita mati-mati, anak kita pun bagi farid malam tu. Satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Dapat seorang 200 ribu, pakai berjalan New Zealand. Pergi makan sana, makan sini. Kita duduk mana? Dalam kubur. Siapa dapat manfaat? Anak kita. Mana kita tak dapat apa? Rugi ya. Sebab tu, yang elok ni apa dia? Buat satu wasiat bahawa duit ni beberapa ratus ribu ini dikeluarkan 1/3 sebagai wasiat yang wajib, dibagikan infak di mana-mana. Mana kita mati nanti dia tak buat, dia berdosa. Dia buat, kita dapat pahala. Mana kita mati dah, tapi manfaat tetap dapat. Tetap dapat. Baik. Jadi apa yang ada sisi kita binasa, sisi Allah Ta'ala. Maka duit lambang kita keluarkan, kita niat nak infak tadi, dah jadi di sisi Allah Ta'ala. Mati kita sisi Allah Ta'ala. Saya ingat Ustaz Cik Awang tu, ni berapa ni tak lagi subuh lagi, sikit lagi. Ustaz Cik Awang dulu kata, Ustaz Awang kata, benda yang dalam poket tu bukan milik kita selama kita tak niat nak bagi sedekah. Duit RM20, kita kata sekali kalau ada rezeki nak beli apa-apa bagi kat orang, ada rezeki nak beli duit ni, nak bagi beli benda, nak hadiah kat isteri ke, nak beli barang keperluan. Waktu tu ada niat dah, tiba-tiba duit tu jatuh, maka dia tetap kira rezeki kita atas niat tadi. Tetap rezeki kita atas niat tadi. Baik. Maka kata Imam Hatim Al-Asam, fabazaltu mahsuli minad dunya liwajhillah. Maka aku belanjakan segala habuanku daripada dunia ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka aku bahagikan ia di kalangan orang miskin. Liyakuna zakhiran li indallah, supaya ia menjadi satu gedung ataupun simpanan bagi aku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni saya pun tak boleh nak buat sebab duit pun tak cukup. Kadang naik impun ni malu dengan Syekh Hisham. Guru saya Syekh Hisham Kamil ni, sebulan sekali, awal bulan dia akan edak 5,000 geneh duit sana. Sekali majlis dia bagi semua. Bagi dia suruh pergi tukar 20 ringgit, 50 ni, satu bangunan semua mengaji bagi. Sampai habis duit. Saya berkata kat kawan saya Ustaz Semai tu, ni kalau 5,000 Ustaz noh, bayar sedih faham. Setiap bulan orang bagi dah 5,000, dia pun bayar sedih. Boleh. Tapi dia tak boleh macam tu. Dia tak pilih macam tu. Baik. Faedah yang keempat, inni ra'aitu ba'dha khalqi. Kita berhenti itu dulu nah. Boleh kan nah? Nanti ada rezeki insya-Allah. Ada rezeki kita mai sambung lagi. Tak ada rezeki kita sambung lagi, tak tahu lah bila insya-Allah. Insya-Allah. Mak saya hadiah tanah ni kat Pantai Jamal ni. Duk bercadang nak buat rumah di sini. Tapi masalah dia cadangan tu tinggal cadangan sebab duit tak ada. Nampak tak tahu bila. Lepas tu saya mengajak mak saya beli tanah tu, saya minta nak buat rumah di situ, tapi tak tahu lah bila. Sebab dia keluar masjid, kadang-kadang pergi Ustaz Johari. Sakit pun nak kiri hospital. Ambil masjid tengah nak pergi pondok belah sana, sakit pun nak kiri. Itulah, tapi Allah alam. Setelah ni duk gaduh dengan orang kampung, lepas nak suruh duduk sana, tapi tak apalah. Ada rezeki. Sebab saya ni orang pekan, duk pekan. Wala insya-Allah, doa-doa insya-Allah. Wallahu taala a'lam wa a'lam bisawab. Yang baik itu datang dari Allah Taala, yang lemah itu saya minta maaf kalau ada yang saya salah silap, berkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa saya dan tuan-tuan semua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. واهدنا على الحق إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.